barisan yang terkuasa Wakil Masjid sidang Jumaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita pada malam ini tamu yang tak perlu diperkenalkan yang Tuan Guru Bapak Ismail sepanjang yang bersama-sama dalam program kembali ini. Kita dari dalam raya Masjid Al-Waqf Masjid Taman Ria merasa berpuas dan bersyukur kerana kehadiran Tuan Guru itu. Saya mengenai sedikit tentang yang berbahagia Tuan Guru Bapak Ismail sepanjang ataupun Nabi Ismail bin Umar ialah seorang ulama Islam yang berasal dari Kelantan. Beliau adalah Tuan Guru pondok di Ma'had Darul Muhajir Darajat dan merupakan ahli berkuasa fatwa Persatuan Ulama Kelantan. Alhamdulillah, dengan dia masa kita mempersilakan berbahagia Tuan Guru Bapak Ismail sepanjang memberikan menceritakan kepada dan lepas itu kita akan diskusi semacam yang ini dengan segala hormat dipersilakan Tuan Guru Bapak Ismail sepanjang memulakan kuliah. Dipersilakan. InsyaAllah tuan-tuan kita akan baca dulu 3 soalan. Sebelum sebab itu membuatkan mukadimah dan menjawab soalan-soalan tersebut. Soalan pertama, dalam solat ada 3 jenis rukun, itu qawli, fi'li dan qalbi. Apakah kedudukan solat seseorang itu selama 20 tahun tetapi tidak mengetahui rukun-rukun tersebut di dalam melaksanakan solat? Bagaimana kedudukan solat tersebut? Soalan kedua, bolehkah seorang isteri yang kemandian suami menziarahi kubur suaminya beberapa hari selepas suaminya dikebumikan kerana sangat tertekan dan sedih dengan kematian tersebut? Pemergiannya ke kubur tersebut bersama ibu bapanya hanya berada di dalam kenderaan sahaja. Soalan ketiga, tak apa, cukup dulu sekiranya seorang isteri yang dalam iddah kematian suami melakukan perkara-perkara yang dilarang ketika beriddah, adakah dosa tersebut ditanggung oleh si mati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الآيات صدق الله العظيم. Yang mulia dan yang dihormati Tuan pengurusi masjid dan Tuan Imam. Tapi sebenarnya imam sudah tidak ada, tapi pemangkunya, maka menepati imam lah. Dan kepada semua yang hadir daripada ahli jawatan kuasa masjid. Apakah masjid ini dinamakan Masjid Al-Muttaqin? Masya-Allah, muwafaqah dengan ayat hudal lil muttaqin. Dan kepada semua hadirin dan hadirat, dan juga adik-adik pelajar, dan kepada semua guru-guru yang bertugas dalam mendidikkan anak buahnya, dan kepada anak-anak yang di bawah jagaannya. Semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala di atas niat kita yang ikhlas, bersih hati semata-mata menuntut keredaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah yang membalaskan di atas apa niat dan kebaikan itu. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih lagi melanjut dan memanjangkan usia kita sehingga sampai kita masih lagi dalam keadaan kita ini berada dalam alam dunia yang sementara ini. Di samping bukan saja hanya memanjangkan umur, alhamdulillah, syukur lagi Allah juga memberi taufik kepada kita dapat kita beriman dan kita memeluki agamanya yang diakui dan diredai, al-Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Dan juga ia menjadikan kita ini bukan sekadar hanya Islam, kerana ada juga Islam zahiran la batinan. Nah, Islam pada zahir, tidak pada batin, dikenali dengan al-munafiqin. A'udzubillah min zalik. Tapi kita alhamdulillah, kita beriman dan kita memeluki Islam zahiran wa batinan. Zahir lidah kita mengaku, zahir lidah kita percaya segala apa yang diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allah sendiri menceritakan di dalam Quran. Kita percaya bukan sekadar hanya lidah, sampai kepada lubuk hati. Kepercayaan kita bukan pula dalam bentuk kesamaran, dalam bentuk keterangan. Terang macam mana katalah lampu ni terang, percaya kita lebih terang pada lampu ni lagi. Yani lampu ini cerah terang, tapi cuba memadamkan, takkan gelap. Begini terang ni, cuba dipadamkan, gelap. Tapi lubuk hati, sama ada dalam terang lampu begini, terang siang hari, gelap malam, gelap lampu, tapi hati tetap terang. Bahawa kita akan mati dan kita akan hidup balik, kita akan terima balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya syurga atau neraka. Ini kita percaya. Sama ada kita duduk dalam gelap, dalam cerah, dalam susah, dalam senang, begitulah iman kita tetap. Ini semua bukan semata-mata kita. Ingat taufik hidayah dari Allah.
Kerana berapa banyak Allah buka sekadar beriman, tapi akhir dia bergelak pula. Kan Allah Ta'ala buat banding kepada orang yang munafik dah. Mataluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Perumpamaan orang yang beriman zahir saja tu kalau dibandingkan macam ia penyalakan api. Kalau zaman dulu belum ada api elektrik kan, kita selalu cerahkan dengan pelita. Sini panggil tak pelita? Pelita panggil? Pelita dengan minyak. Orang petani panggil minyak gas. Sini minyak apa? Sama. Kalau dulu lagi pakainya apa dia? Dama. Sini tak faham dama? Faham juga. Jamu tu kalau orang petani dia pakai ikat daun kelapa kering. Bekas-bekas panggil jamu. Ada juga orang setengah orang hulu kita petani panggil karak. Tapi yang kita pasang di rumah tu bentuk dama yang ambil daripada pokok. Buat macam mana? Walau bagaimana sekalipun cerah ini zaman ke zaman pun perlu sangat kepada cerah. Hingga gelap malam usaha supaya mencerah untuk menyuluh jalan dan sebagainya. Artinya dalam kehidupan kita suka kepada cerah untuk menyuluhkan jalan lalu lintas dan sebagainya. Orang dulu di antaranya pasal ada istiadat orang Arab Badawi bila malam selalu dia penyalakan api. Dan supaya juga kita ingat zaman dulu orang tua pada siang ini dia himpunkan kayu-kayu pembakar api kering, dia tambun apabila malam pasang. Itu apa tu? Nak menyatakan bahawa kita perlu kepada keterangan cahaya dengan bagaimana dan macam mana dan masa zaman apa saja pun. Dan begitulah roh kita ni lagi bahajat kepada nur cahaya. Maka dengan taufik takdir dari Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam hati kita iman. Dan boleh kita terima pula Islam yang dibawa dan ditunjuk ajar oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibangkitkan oleh Allah untuk rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, syukur kita di situ. Setelah itu kita sudah beriman, sudah kita memeluki Islam, agama yang diredai olehnya, dia pula perintah ke atas kita supaya jaga Islam itu. Sehingga secara balaghah Allah Subhanahu wa taala melarangkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam khutbah selalu dibaca ayat-ayat yang begitu. Kalau arti wala dan jangan, tamutunna, orang mengaji kata masuk nun taukid saqilah. Kalau asal larang wala tamut, jangan kamu mati. Ni wala tamutunna, jangan sekali-kali. Tu dia pembalarah taukid. Jangan sekali-kali tiada nah lagi. Luar sini cakap ada kenah itu. Jangan cakap lagu tu. Ada? Lurah kita kalau kata jangan, biasa tu larang dah. Manakala jangan tu hebat lagi pada jangan biasa, itu dah. Maka Al-Quran guna wala tamutunna, dan jangan jangan kamu mati sekali-kali jangan. Walhal mati ni siapa boleh larang? Tak boleh nak lari daripada mati kan. Tapi Allah Ta'ala bercakap dalam bentuk balaghah, kemuncuk tinggi bahasa dia guna, jangan sekali-kali kamu mati. Illa, kecuali makna kalau kamu nak mati juga, mu matilah. Wa antum muslimun, malaikan hal keadaan kamu tu yang Islam. Jadi kita mesti ayat mati ikut ajal. Dan Allah yang mematikan. Macam mana dia larang kita tak boleh mati? Ini balaghah nak menyata kata mu orang Islam, sudah beragama Islam, memeluki Islam, disaluti pula dengan iman.
jangan sekali-kali kamu mati melainkan hal keadaan kamu tu Islam, yakni jagalah Islam kamu hingga sampai mati. Jaga sungguh-sungguh. Tu maknanya begitu. Nah, kerana berapa banyak Islam tapi akhir jadi riddah, dia panggil putus daripada agama Islam, riddah. Nah, ada banyak lalu tu. Lalu tu Allah Taala nak menguatkan kepada kita, suruh kita tu jaga Islam. Maka dengan apa kita jaga? Ini mengikut keadaan, cara kita nak jaga, kawal, ikut keadaan lah. Kita di dalam perjalanan, kita ada jaga pemandu kan. Kita pemandu kereta, ada jaga, ada kawal, ada beringat, ada berhati-hati. Panggilan macam-macam panggilan. Begitulah kita duduk dalam agama, berhati-hati. Maka di antaranya masalah kata jaga dalam arti kata buat apa yang diperintahnya dan menjauhi apa yang ditegahnya. Hak tu qada mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Itu satu nasib baik dikait dengan mastata'tum. Kalau ayat lain ittaqullaha haqqa tuqatih. Allah ayat tu kuat sikit. Siapa riwayat kata sahabat apabila dengar ayat tu jadi lembut lutut. Orang faham dari segi bahasa. Ittaqullah, takut oleh kamu akan Allah, ditaukid dengan haqqa tuqatih, sebagai takut yang sebenar-benar takut. Maka ditafsirkan macam mana takut sebenar-benar takut haqqa tuqatih? Bi alla yuta'a wa la yu'sa. Dengan bahawa ditaat, dipatuh semata-mata, tak boleh dideraka walau sedikit pun. Tak lembut lutut anak. Kita manusia ni tak kuasa kan? Wa an yuzkara wa la yunsa. Dan bahawa diingat, disebutkan dia, tak boleh dilupakan. Apa? Kita manusia ni selalu lupa. Itu lembut lutut sahabat bila dengar ayat tu. Apa yang kata sangat tutup tan tu berat bagi orang reti bahasa. Lalu setengah pada setengah merayu kepada Nabi SAW beratnya. Tapi Allah, Nabi perintah SAW suruh kata sami'na wa ata'na. Jangan kamu duka cita kata sudah bila ayat dia perintah pada kamu, mohonnya kata sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami terima dan kami patuh. Cukup. Tak payah berat ni macam mana. Jadi rupa-rupanya supaya tak sanggup, tak terima. Allah perintah, dia selaku Tuhan yang memiliki kita, dia selaku Tuhan yang mencipta dan menjadikan kita. Kita hanya hamba kepada dia, kita kepunyaan dia. Tak boleh nak kritik, iktiraf, nak bakang, tak boleh. Hanya kita terima dengan kata sami'na wa ata'na. Walaupun punya ayat tu berat, katalah sami'na wa ata'na. Ni ajar hati tetap dulu. Kami dengar, kami patuh. Lepas tu kuasa tak kuasa Allah tahu. Sebagai kita sebagai ayah, kita sebagai ayah mendidikkan anak. Anak kena buat tu, anak buat ini. Balik anak taat pada bapa, ya ayah. Pak ayah pun tahu apa yang munasabahnya dia tu. Kadang-kadang anak dia ambil, ini berat ni, tak padan dengan rank kamu, kata ni panggil rank. Kudrat kamu ni tak kuasa, jangan jatuh. Dan muka ayah suruh ambil, dia panggil itlaq. Tapi dia ada kait di belakang. Lepas tu kait mastata'tum, mana qadar kamu kuasa. Itulah yang Nabi SAW suruh kata sami'na wa ata'na. Kita hanya taat, kita hanya patuh. Tapi setiap orang takut pada Allah, Allah menjadikan jalan keluarnya. Maka kait mari qada mampu. Qada mampu tak ada masalah. Datang juga warid pada hadis, iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Bila aku perintahkan kamu dengan sesuatu perintah, maka kamu mendatangkan qada yang kamu mampu. Luahlah lah. Baik. Setelah itu munasabah dan sesuai dengan soalan yang telah dibentangkan tadi, yang Allah sebut
Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran itu satu sebab jadi petunjuk bagi orang-orang yang takwa, orang yang takutkan Allah. Paling kurang panggil takwa iaitu beriman. Dia panggil asas takwa beriman. Kemudian binaan di atas itu masuk pula atas pada tu allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Tu sebagai bangunan yang dibina atas asas. Ni seperti tak masjid ni. Bangunan yang luah. Nah, hebat. Ni bangunan yang kita nampak dengan mata kepala. Ni panggil bangunan al-mabni. Al-mabni yang dibina, yang dibangun. Bila kata yang dibina, yang dibangun, mesti kena ada asasnya. Nah, dia kena ada al-mabniyi alaih. Sebab panggil buniyal Islam ala khamsin, dibinakan Islam atas 5. Artinya 5 perkara ni panggil bangunan. Bina Arab bahasa kita panggil bina, membangun. Bina dengan mana al-mabni, arti yang dibangunkan, kita panggil bangunan. Ni bangunan ni daripada seming ke atas panggil bangunan. Tapi kita naik ke bangunan mesti ada al-mabniyi alaih. Bangunan yang kita naik dibina atas apa? Asas. Asas tu Melayu kita panggil tapak. Ni bangunan di atas. Ni merupakan solat, mengucap 2 kalimah syahadah, ni merupakan bangunan semua. Sebab dapat dengar dengan telinga. Orang yang bukan Islam nak jadi Islam mesti kena ucap. Kan? Kalau tak mau ucap, saya percaya, saya yakin semuanya apa dicerita oleh Islam, saya yakin, saya terima. Ucap, tak mau ucap. Tak boleh kita nak hukumkan dia dengan kata Muslim. Walaupun saya yakin ucaplah. Tak mau ucap, tak boleh dihukumkan. Bila dia ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ucapan dia tu bukan sena-sena, bukan main-main, dia ucap dengan kesungguhan, maka kita hukum kamu dah Muslim, dah Islam. Ini panggil bangunan. Tapak dia dalam dia dah. Dalam apa dia ucap, kalau arti aku mengaku bahawasa tidak ada yang berhak disembah, Tuhan yang berhak disembah tidak ada selain hanya Allah. Ucapan tadi berdalil menunjukkan hati dia pegang gitu. Sebab kalau ada senda, orang panggil senda tu qaranah yang memalih atas tak sebenar batin. Kan? Tu mana kata ucapannya panggil bangunan. Bina atas asas. Asas tu dia panggil iman. Kemudian apabila sudah jadi Muslim, sama ada yang baru ataupun yang lama, Islam asal, marilah satu bangunan lagi, kena salat. Ayat kata wa yuqimunas salah. Maka dia guna yuqimu, bukan makna terjemah semata-mata sembahyang. Wa yuqimunas salah, aqama yuqimu iqamah. Orang panggil iqamatis salah, Melayu kita panggil mendirikan sembahyang. Tepat nak beza, lain yang kata sembahyang, semata-mata sembahyang, lain mendirikan sembahyang. Aqama yuqimu, maka tak dikatakan mendirikan solat, melainkan solat itu yang punya segala rukunnya dan segala syaratnya. Dengan rukun, cukup rukun untuk dihukumkan, jadilah solat. Tapi tak mada lagi kalau tidak dia campur dengan syarat. Arti rukunnya dan syaratnya. Rukun sesuatu arti juzuk dan suku-suku bagi suatu. Syarat itu barang suku tadi nak terhati jadi terhati di atasnya, panggil syarat. Bezanya rukun ialah juzuk bagi suatu, syarat itu barang yang terhati atas jadi suatu. Kita buat contoh macam kalau kita nak memasak nasi, mesti juzuk dia kena apa? Juzuk dia apa? Juzuk nasi ni beras. Tu satu juzuk dia tu. Kalau tak masuk beras, mana jadi nasi? Ambil air saja, masuk ke dalam puyuk, pasang api di bawah, tak panggil nasi panggil air bus, air panas, kata gila. Maka juzuk dia mesti kena ada beras. Ada beras satu, tak cukup lagi, nak lagi juzuk dia lagi, air. Air
Kena panggil ayat mesti juzuk je kena ada air. Kalau tidak ada air, beras saja. Kita memasakkan, kita panggil beras goreng, apa tadi panggil. Tak jadi nasi juga, sebab tak cukup juzuk je. Bila ada beras, adanya air, dua tu, maka syarat dia, ada syarat dia pula. Atau pakai juzuk lah, periuk. Kalau tidak nak tak apa air dengan beras, tak tanah. Tak jadi nasi juga, kena masuk ke dalam periuk. Periuk ni bukan juzuk nasi. Ini syarat ni kena masuk dalam tu. Yang ni bekas lah, maksudnya tak kira periuk dan sebagainya. Kawah ke apa itulah. Lepas tu syarat lagi api. Kalau kita masuk dah dalam alat dalam apa bekas tapi tidak pasang api, ataupun tidak ada syarat, maka tak jadi juga nasi. Ini sebagai bandingan saja, sebagai perumpamaan saja. Tempat kita naknya faham dia masalah solat kita tadi. Nak panggil mendiri ke solat, tak panggilkan berdiri solat, malaikat barang yang sempurna padanya rukun dan syarat, itu paling utama. Lepas tu untuk nak mengelak, nak hiaskan, tu kan ni macam ni, tiang biasa, tuang, besi, semen, tanah, jadi dah tiang. Tapi nak hias dengan ni, tapi apa pula ni panggil pun? Panggil tel. Panggil tel dah. Mozaik panggil tak? Tak panggil? Panggil juga? Mozaik panggil tak? Ni. Tapak dia tiang. Panggil jugalah. Ni untuk nak menghias. Begitulah dalam solat kita selepas pada utama kena tahu rukun dan syarat. Dua tu untuk nak sah dan jadinya. Supaya nak hukum kata sah. Bila sah lepas tu tututan wajib. Bila tak sah, hukum seperti tak solat. Kena solat lagi. Solat lagi kali yang kedua. Tak jadi lagi. Tak sah seperti tak solat. Tu rukun dan syarat mesti. Kemudian untuk nahiyah tu mai sunat tu. Sunat hay'ah, angkat tangan. Kan? Juzuk solat sudah kata Allahu Akbar. Tu panggil takbir. Tapi di samping tu nak hiaskan dia dengan angkat tangan. Tu hak sunat kata. Kalau lah gini saja pun cukup. Allahu Akbar. Tangan tak ada bergerak apa pun. Itulah. Apa kata? Dalam solat tak sunyilah pertama sekali rukun dan syarat. Lepas tu sunat hay'ah, sunat ab'ad. Itu untuk nak hias, nak sempurnakan. Baik. Kemudian soal tadi, seorang itu dah pun dia solat bertahun-tahun lamanya, tapi dengan tidak tahu. Dengan tidak tahu rukunnya, syaratnya, dia tak tahu. Baik, di sini perlu kita hurai. Masalah tahu tak tahu ni setara mana. Kalau kita soal tak tahu tapi dia buat, kena tak? Cara dia solat kalau orang pandai lihat, betul tak soalan dia tu? Betul. Kita perhati tengok dia rokok ada dengan tumakninahnya. Tidak dia pun betul siap tumakninah dengan nak turun pada sujudnya. Dan bacaan dia Fatihah kalau dibentangkan di atas orang pandai, yakni sekadar sah, bukan masalah tajwid lain. Itu nak menghiaskan. Jawwidu, mengelak oleh kamu akan Quran. Itu nak mengelak. Masalah solat ni tak ada syarat elak lah. Baca tu betul ha walaupun lebih kurang alhamdulillah. Masalah alaihim ghairi dengan dengung dari segi fiqh tak ada masalah tu. Tapi kalau segi tajwid tak boleh gitu. Alaihim ghairi dengung pas itu tu. Tu segi tajwid tak betul lagi. Tak elak tu baca gitu. Kan? Izhar syafawi. Alaihim ghairi. Sekadar tu ni alaihim ghairi. Bagi tajwid salah tu tajwid. Tapi dari segi bab fiqh nak mengesah solat, ya okey dah. Tu dah. Cantik. Jangan rapat sangat. Dia pasal begini, dia kena tarik yang ni mari. Nanti. Tu dia tarik. Baik. Tak dengar lagi sekadar ni. Tak dengar? Kau jauh tak dengar? Ada atas lagi. Tidak kena dengar apa keluar kedai. Tak ada pasal. Nak mari ya. Itu ke? Itu masalahnya. Ya baiklah, itu gurau ya. Baik. Kita kembali sambung. Bagaimana Isya sudah ni kau lalu azan? Lalu azan.
Belum untuk azan dulu. Lalu untuk azan dulu. Boleh. Ya. Terus tak apa. Ini terserahlah. Baik, kata terus selalu. Yang tadi kita dah hurai masalah seorang itu dia solat tapi dia tidak tahu rukun dan syaratnya. Bagaimanakah solat dia itu? Kita kembali kepada arti tahu yang dimaksudkan di sini. Dalam syarat dia sebut salah satu daripadanya ini. Kan tadi kita buat bandingan juzuk dengan syarat dengan rukun. Kali itu kita kata dalam sembahyang dia ada rukun dia seperti takbir, qiyam, dan rokok, sujud, i'tidal dan duduk antara dua sujud dan duduk bagi tasyahud. Itu rukun fi'li. Kita orang mengaji pandai kata begitu. Bacaan mula daripada Allahu Akbar, ucapan takbir, baca bismillah hingga kepada al-dhalin, panggil baca Fatihah, semua itu panggil rukun qauli. Rukun yang bersangkut dengan baca bacaan, sebutan. Termasuknya at-tahiyat. Lepas tu ada sangkut pula rukun qalbi, sangkut dengan kerja hati seperti niat. Ada juga ulama membilangkan tertib. Baik. Kemudian dia tak tahu yang dimaksudkan di sini, tak pandai dia nak cerita secara tafsili. Kemudian dan satu syarat bagi nak sah solat setelah juzuk cukup macam kita ibarat banding dengan nasi tadi, beras dan air dan lepas tu syarat dia apa dia? Syarat dia antaranya kena suci daripada hadas. Itu perkara sebelum pada solat. Tu dalil kata bukan juzuk. Kita bersuci dulu barulah solat. Solat mula di Allahu Akbar. Tu mula isi tu juzuk dia hingga seterus. Adapun bersuci daripada hadas sebelum solat dia panggil syarat. Dan berhadapkan kiblat. Kita nak pergi solat macam kita orang luar mari. Mana kiblat? Mana kiblat? Ni. Tu mana kena tahu dulu jihad kiblat. Tidak agak-agak solat. Tak boleh. Syarat dia kena tahu ataupun zan. Itu syarat dia. Dan pulaknya di antara munasabah dengan soalan setengah pada syarat nak sah sembahyang kena mengetahuikan kaifiyat solat. Dia sebut lagi tak? Kena tahukan kaifiyat. Kaifiyat ni kalau asal mari daripada kaif. Apa kaif? Bagaimana? Tanya. Kaifa halukum? Arab Pusat kata. Bila temu saudara. Kaifa halukum? Ada apa kaifa haluka? Bila cakap lughah amiyah, kaif halak? Kaif halak? Tu lughah amiyah adalah. Supaya kita kedah lah. Kalau cakap lughah awak mari bila? Mari perkala. Tapi lughah cara amiyah main perkala. Tu lughah amiyah jadi macam tu lah. Main perkala. Kita tak tahu ke apa dia kata tu. Mari daripada hang awak. Mari perkala. Ternyata mari bila. Tu hak lughah fusha. Ni betul-betul kaifa halukum, bagaimana macam manakah hal kamu. Tapi bila lughah amiyah kaif halak. Jadi nak betul kelimah kaifa ni soal berbentuk apa kaif. Bagai dan bentuk dan kelakuan. Apa khabar? Baik, alhamdulillah sihat. Tu baca kaif. Tanya macam tu. Ni pun bila kita solat dia ada kaifiyah. Kita ambil maksudnya cara-cara. Kita nak makan ubat, kena tahu cara-cara kan. Nak makan lepas makan ubat selepas makanan kau sebelum kau, tu cara dia kaif. Dan berapa biji sekali makan. Tu siapa kaif. Takkan temu ubat asal kau ubat menghilangkan penyakit. Kenal dulu kita ni penyakit apa, ni ubat untuk apa. Kan bila tak tahu cara maka membahaya. Begitulah kena tahu cara-cara sembahyang. Maka ulama taswirkan apa makna kata mengetahui kaifiat sembahyang dengan bahawa zannya semua apa sembahyang itu ada fardunya, ada sunatnya. Bahkan memadai nasbah orang awam, dia zan kata semua dalam sembahyang itu wajib semuanya. Pun dah memadai. Maka tangga tak begitulah. Maksud orang yang kata dia tu solat dah lama.
tapi dia tak tahu rukun dan syarat. Tak tahu dengan mana, dia tak pandai nak hurai. Kalau tanyanya kamu duk sembahyang dah lama, mana rukun, mana syarat? Saya tak pandai. Tak pandai mana panggil rukun, mana panggil syarat, apa beza antara rukun dan syarat, dia tak pandai. Tapi kalau ditanya begini, yang kamu sembahyang ataupun wajib? Dalam sembahyang tu wajib lah. Apa beza? Aku tak pandai nak beza. Maka zan lagu tu cukup dah. Ini nasbah orang awam. Kita orang belajar pun kalau tak mahal dalam badan, tanya mana rukun syarat pun itu pula. Apa pula di antara rukun syarat, ada pula tempat khilafnya. Itulah jadi maksudkan surat kata tadi tu. Soal tadi, seorang itu semaya dah bertahun-tahun lamanya, tapi dia tidak pandai rukun dan syarat. Ini tak pandai nak cerita apakah rukun, apakah syarat. Tapi zan dia semua tu wajib. Ada orang pandai sikit pada tu. Dalam semaya ada hak wajib, ada yang sunat. Kalau dia beza, saya tak pandai nak beza di mana. Tapi semuanya hak wajib, yang sunat. Tapi saya tak pandai nak beza. Contohnya, mai pak Allahu Akbar. Ngakak tangan dengan apa siap, tok tangan di sini apa siap. Ini kalau tanya, ini panggil solat. Kata Allahu Akbar tu panggil apa? Saya tak pandai. Panggil apa? Tapi wajib. Akak tangan, saya tak tahu panggil apa, sunat hayah tak sunat tak tahu. Tapi dia buat. Elok pula cara sembahyang. Itu panggil secara ijmal dia tahu. Semoga-moga maafkan untuk orang awam. Maka yang lebih elok kita tahulah mana yang dikatakan rukun, mana dikatakan syarat, itu sangat elok sekali. Jangan kita doka kamu semaya tak sah. Jangan. Tu dia. Tengok syarat semaya katanya mesti kena mengetahui pihak semaya, di antaranya pandai beza. Itu nasbah dengan orang bukan awam lah. Bila orang awam tak apa. Asal zan dia semua tu perbuatan mesti kena buat gitu. Itu cukup. Ada rakaat, ada tamakninah, cukuplah. Iza qumta ila shalah fakabbir. Ila akhir hadis. Tu semoga-moga begitu. Kadang-kadang susah hati juga tu. Orang awam susah tu. Kita orang duduk semaya lama, duduk belajar dah lebih kurang. Apa kalau tanya mana rukun, mana apa tu, nak beza sekaligus dah. Itulah. Baik, boleh terus lagi ataupun nak muskil binaan di atas itu, boleh. Kalau ada nak muskil lagi dalam huraian tadi, boleh. Kalau tidak pun kita terus kepada yang kedua. Ya, baik. Kita seorang isteri, perempuan yang sudah jadi isteri, apabila berlaku kematian suami, maka hukumnya selain daripada kita tu iddah, mari satu hukum pula tambahannya semasa kita di dalam iddah. Apa iddah? Yakni menunggu-nunggu masa lepas hak yang ditetap oleh syarak. Ada kala berlaku iddah tu mana tarabbus, tunggukan masa. Allah Taala kata wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Perempuan-perempuan yang telah dicerai, ini masalah cerai hidup, yang telah diceraikan, itu naklah. Dia pakai kalam khabari dengan mana amar. Yatarabbasna ay liyatarabbasna, dan hendaklah tunggu. Masa kita tarabbus, tunggu masa. Tak boleh nak suami lagi dengan suami yang lain bila sudah dicerai. Tak boleh, kena tunggu masa 3 quru'. Khilaf 3 kali haid mazhab Hanafi, 3 kali suci mazhab kita Syafi'i. Kerana khilaf di segi apa dia ni? Di segi isti'mal lugah. Kerana perkataan quru' dua pengertian yang panggil lafaz mustarak. Quru' juga arti haid, quru' juga arti suci daripada haid. Mazhab kita Syafi'i ambil kata quru' mana suci daripada haid. Hanafi quru' mana haid. Arti 3 quru' 3 kali haid. Tu khilaf kita kau bercara. Baik. Jadi tempat nak bercaranya iddah mana wajib mesti atas perempuan yang dicerai. Sama ada cerai tu dicerai hidup, suami menceraikan, ataupun cerai dengan mati suami. Naklah kena tunggu masa.
Maka bagi perempuan apabila kematian suami, dia mari satu ayat pula. Wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Mari satu pula. Jadi seolah kata ayat ni mai taksih ke umum ayat tadi. Jadi ayat tadi apabila dicerai, maknanya bercerai kena 3 kuruk, kecualinya kematian suami. Bila kematian suami panggil iddah wafat. Kena tunggu dengan sebab kematian suami. Walaupun suami hanya menikah gantung. Faham nikah gantung? Akad saja akad nikah, tapi belum duduk sebagai suami isteri. Tersaunya nikah gantung umpama suami duduk di Mesir. Wakil mari menikah di Malaysia ni, isteri duduk sini. Akad nikah sudah sah siap, jadilah seorang isteri. Tak sempat nak duduk sebagai suami itu, dia mati si suami. Maka iddah wajib juga. Panggil iddah wafat. Kerana umum ayat, dan orang-orang yang mati tinggal isterinya, Allah perintah naklah tunggu isteri itu 4 bulan 10 hari. Ini nasbah dengan perempuan yang merdeka. Kalau perempuan tu sahaya, setengah saja. 4 bulan 10 hari. Ini panggil iddah wafat. Sekalipun belum duduk dengan suami, wajib kena tunggu masa. Tak boleh nak bersuami selalu. Dia panggil amrun ta'abbudiyun, suatu perkara yang bahasa kita hanya ikut saja perintah daripada Allah. Kalau kita nak tengok tilik secara akal, secara zahir, tunggu apa lagi? Muka tak ada pernah duduk apa lagi. As-sa'iddah hikmah supaya nak tahu suci rahim. Ni tak ada duduk apa lagi. Sekalipun dia panggil amrun ta'abbudi, la yuqalu ma'nahu. Allah perintah suruh tunggu. Kemudian sangkut pula satu hukum lagi dalam masa iddah wafat itu, disangkut pula satu hukum lagi, wajib ihdad. Dia panggil ihdad. Apa kita apa dia ihdad? Dilarangkan berhias. Perempuan masa dalam iddah dilarangkan berhias. Orang petani panggil larang berjanguk. Sini tak panggil? Tak panggil? Tak panggil berjanguk. Kalau berhias tu panggil lah. Selain pada tu apa lagi sini panggil? Bersolek. Bersolek. Bersolek lah. Tu dia. Solek mana tu? Bersolek. Dilarang bersolek. Dilarang berhias. Orang petani kata dilarang berjanguk. Kalau orang Terengganu panggil berjanguk. Pernah tanya orang Terengganu, ya tanah panggil berjanguk. Itu dilarang berhias, bersolek semasa dalam iddah wafat. Hingga kecuali semua dia cakap ni, kecuali darurah. Umpama sakit mata, bila sakit mata perlulah pada ubat mata, di antaranya celak yang terbaik, pakai celak. Di samping itu pun pakai malam-malam kalau tak ada kata darurah. Sebab berlaku di zaman Nabi SAW, perempuan yang kematian suami tak pakai celak. Kerana pakai celak maksudnya bersolat tadi solat dah lah. Berjanguk kalau tadi panggil tu, dia tak beri. Kecuali kita ni uzur sakit, dia suruh pakai malam-malam. Malam-malam pakai untuk jadi kena ubat je. Bukan semata nak bersolat tak, adalah jadi ubat. Kerana batu usmuk ni dah satu. Itu dia. Dan nak pakai bau-bauan untuk di rumah. Waktu tak nanti mati suami. Itulah di antara asalnya. Lepas itu, semasuk dalam katanya berhias juga, dilarang kita keluar dengan tidak ada darurah. Baik, dengan tidak ada darurah. Lepas tu timbul soalannya, bagaimana kita nak pergi menziarahi, melawati makam kubur si suami itu. Maka ini tak ada maksud ada kala darurah. Lagi pula perempuan pada asal tidak sangat digalakkan ziarah kubur, sehingga-hingganya tidak dilarang dengan masalah tertentu. Kerana himpun di antara beberapa hadis yang menunjuk atas dilaknat. Ada hadis kata la'anallahu az-zawwara. Allah laknat perempuan-perempuan yang menziarahi kubur. Baik, kalau itu kata laknat, bila sebut kalimah laknat, erti dosa besar.
tiap-tiap larangan atau tiap-tiap janjian bila sebut dengan kata la'nah menunjukkan dosa tu dosa besar, minal kabair, bukan dosa kecil. Tiba-tiba ada pula di samping itu hadis yang menunjukkan bahawa Aisyah radhiyallahu anha dia tanya, ya Rasulullah, kalau saya pergi menziarahi makam kubur, saya nak kata apa? Kalau semata-mata dilarang tak? Jangan Aisyah. Mana itu? Tak boleh perempuan menziarahi, tapi tak diajar. Bila mau pergi kubur memberi salam. Sebagaimana kita beri salam itulah. Bagi-bagi lafaz Assalamualaikum, ada tidak dalil. Assalamualaikum ahlad diyar. Ada pula ya dara qaumin mu'minin inna insyaallah bikum lahiqun. Ada riwayat dengan taukid la lahiqun. Jadi di sini menunjuk kata bukan semata-mata perempuan menziarahi kubur itu dilarang semata-mata. Kalau dilarang semata, tak boleh Aisyah. Tak ada ajarlah suruh bisalah. Jangan, tak boleh dimula lagi. Tak. Ini menunjuk kata ada yang dibolehkan. Dan satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu di atas kubur waktu malam gelap. Ada seorang perempuan duk menangis di atas kubur kematian anak kecilnya. Maka Rasulullah kata, ittaqillah wasbiri. Takut oleh kamu akan Allah. Jangan dia membawa lama menangis bawa pada berbiji sabak. Itu tak boleh. Dan sabar. Sabar pergi. Perempuan tak kena. Dia kata, saya tak boleh nak sabar. Tu. Selepas orang beritahu ke dia, tadi siapa tadi? Rasulullah tu sallallahu alaihi wasallam. Dia pun tak tahu. Orang tadi kata tak cam. Tak dengar suara tak cam. Sini panggil macam tu. Tak cam juga. Maka dia ikut belakang dia minta maaf lah. Dia kata innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sabar je dapat kelebihannya ketika tahap pertama. Bila kata sabar. Jangan sabar. Aku tak ikat nak sabar dah. Mu tak rasa, aku yang rasa. Lepas tu semula baru tak ada dah lah. Ya kena pertama tu. Bila kata isbiru, sabar. Sabar. InsyaAllah aku sabar. Tu baru dapat kelebihan. Jadi himpun ulama'nya, hadis-hadis ini menunjuk atas harus bagi perempuan itu menziarahi kubur. Payah hadis kata Allah laknat menunjuk atas haram ziarah kubur. Kerana laknat. Ulama himpun ini ditangguh atas fitnah. Sebab itulah dilarang bila bergaul kan. Apalagi dengan mendedah orang dilarang perempuan. Bertengok ke tanah Arab mana perempuan hanya di luar pagar saja. Kan tak boleh masuk kubur wakil. Duk di luar saja. Kita dah cukup maklum dan sebagainya. Sebab apa? Sebab ketika itu bergaul. Kalau untuk khusus bagi dia tak ada masalah apalah, tak ada bergaul. Jadi menunjukkan bahawa ziarah kubur makam si suami itu tak ada maksud dia kata darurah. Tak masalah darurah. Bila tak masalah darurah, kita utamakan ihdad. Selaknya tak payah keluar. Kita ingat pada suami, ingat tak ada masalah. Ingat baca apa yang kita nak baca. Hadiahkan, doakan. Baca. Ya Allah, Tuhan aku pahala aku baca ni khusus kepada si suami aku. Ataupun dengan doa. Doa bahasa Melayu Jawi selalu senang. Itu dia. Itu bukan mesti kata kena pergi. Cuma tak ada masalah darurah. Ada perkara hak darurah, misalnya kita dalam rumah kita berhajat dia perlu kepada makanan-makanan yang tidak ada orang dapat nak disuruhkan. Kita kena sendiri. Kena sendiri itu panggil darurah. Hak tu diistisnakan. Itulah. Baik. Sambung lagi. Isteri dalam iddah kematian suami melakukan perkara-perkara yang dilarang. Adakah dosa isteri tersebut ditanggung oleh baik, sehubungan dengan hal yang demikian, katakanlah seorang isteri dalam iddah tadi kewajipan atas dia kan. Takdir katakanlah semasa dia dalam iddah masih bersakut dengan suami, kemudian si isteri itu melakukan suatu kesalahan, dosa yakni di si agama,
yang berlaku. Tempat nak tahu, nak tanyanya, adakah kesalahan itu sangkut dengan suami? Baik. Ini soalan betul suami isteri, dan kita umumkan begitulah anak buah yang melakukan kesalahan. Adakah sakut dengan ibu bapa? Ni makianlah, tarik je lah. Yang berlaku sesuatu, adakah sakut pada orang lain? Di sini adilnya Allah Subhanahu wa taala. Yang salah di atas yang buat pada asal, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa, tidak menekan, tidak memberati akan diri seseorang pun. Allah tidak menekankan kecuali kuasanya. Hak kuasa. Ni kita dah mati. Kita mati. Dia masih hidup, masih dalam mukallaf, masih dalam tutup tauqid Allah. Kita bila-bila roh keluar, habis dah taklif. Wajib atas kita pun dah habis. Haram atas kita pun habis. Nanti bila orang mati kan, tiba-tiba isteri melaku kesalahan. Adakah sangkut? Sangkut tak sangkut? Ada sangkut pak dengan pesanan ke tak? Redha ke tak? Pulang ke situ pula. Kalau sekiranya si suami tak ada pesan, kalau aku mati, mu janganlah buat sesuatu. Sama ada ketika aku ada, aku meninggal pun, dengan siapa kamu berkahwin, kata gila, dia nasihat, dia pesan. Mati si suami. Tiba-tiba isteri melanggarkan pesanan kau atau buat melakukan turut bagaimana nafsu dianya, maka tak ada bersangkut dengan si mati. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Hanya adil Allah Ta'ala. Tidaklah menanggung oleh orang berdosa akan dosa orang lain. Dosa kita yang menanggung, dosa orang lain yang menanggung. Siapa buat dosa, iaitu menanggung. Kecualinya seorang itu buat sabab. Seperti dia contoh kata, apabila seorang tu mati, tak kira suami isteri dia, siapa dia mati, ada orang mari berbiji sabak, berteriak menangis. Ada dalam hadis sebut kata, jadi seksa itu diazab atas orang yang mati. Apa tu kata? Jangan menangis, jangan nanti seksa orang mati. Ini ulama tangguh hadis apa ni? Ini tangguh di atas ada pesanan suruh buat begitu. Dia kerana orang Arab jahiliyah dulu tu, dia satu bangga. Siapa dia pesan kalau aku mati mari pakat menangis. Apa tempat dia nak di mana tu? Nak rakyat tu dia ni satu orang lebih. Orang semua cinta kasih kepadanya. Sehingga kalau dia mati, jemput nama untuk berbiji sabak. Dia pesan kafir dah lagi macam tu lah. Bila mati kah, jemput mari untuk menangis. Bilalah ini seorang yang lebih, ini orang yang saudagar, inilah orang yang sanggup hidup, orang semua menumpu Tuhan kepadanya. Bakat berteriak. Katanya panggil berteriak, meratap, berbiji sabak, bahasa surat panggil niyahah. Tu haram tu bisa sakut dengan ni. Bukan kata yang berbiji sabak tu salah atas dia ni. Salah betul dia buat sabak, pesan surat begitu. Adapun larang, jangan kalau aku mati, jangan begini. Tibanya berbiji sabak juga, salahnya no. Ini pun begitulah. Bila isteri melakukan sesuatu kesalahan dengan syarak, dialah yang menanggung. Tak ada sakut paut dengan suami. Suami tak ada pesan, bahkan suami pesan jangan itu, jangan ini. Masalah gini ni masalah mati, masalah hidup pun langgar perintah. Suami kata jangan begini, langgar juga. Adakah salah suami? Dah. Tu masih hidup, mati pun begitulah. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Di atasnya barangnya ia telah usahakan. Tu di antaranya. Lagi? Boleh lagi? Ketika soalan jawab, soalan depan, dengan ujian demi ujian yang berada dan tak putus-putus doa dimohon masih belum dikabulkan Allah. Bagaimanakah cara untuk mendidik hati agar sentiasa bersangka baik dengan Allah? Mohon pencerahan baru.
Ya alhamdulillah, ini bina di atas iman. Di antara kita beriman, rukun iman selalu kita dah bilang rukun iman ada 6 perkara kan. Beriman dengan Allah. Mana beriman? Bahasa kita apa di sini panggil? Beriman ni. Beriman tu Arab campur klik pada Melayu tu. Apa beriman ni? Percaya. Percaya. Bukan cahaya. Cahaya tu nur ni. Ya ada kalau tulis dia ada ca, kalau bahasa Jawi ha lagi, lepas tu ya alif. Cahaya. Ini nur. Ada apa ni? Percaya. Tulisan ca alif ya. Kalau Rumi tulis PER percaya. Itu dia percaya. Itulah beriman. Iman percaya. Sebab dia tafsir apa? Iman mana at-tasdiq bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, arti membenarkan apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu panggil percaya. Jangan kita kalau syak kita tak panggil membenar. Ataupun tak tahu tak panggil membenar. Kemudian apabila kita selalu berdoa, selalu meminta dalam berdoa kita juga bagi-bagilah tu. Minta bentuknya selamat, minta pulanya afiat, bahkan kita disuruh minta begitu. Allah sangat suka hamba-Nya minta kepadanya selamat dan afiat. Allahumma inna nas'aluka as-salamah wal 'afwa wal 'afiyata fid din wad dunya wal akhirati wal ahli wal mal. Ya Allah, kami mohonkan Kau selamat, sejahtera, afiat, sihat. Dunia, akhirat, ahli, harta benda. Semua kita disuruh minta begitu. Tak boleh kita minta apa dia bertemu musuh. Tak boleh kita minta menyusah. Tak boleh. Kita disuruh minta selamat. Maka apabila kita minta, Allah janji, ud'uni astajib lakum. Jumhur ulama tafsir ke ud'uni ayutlubuni, kamu mintalah kan aku. Dia perintah suruh minta. Ini satu pula kita beradab bila kita minta. Nak apa kita minta. Tengok kita ajak anak ya. Anak nak apa kena minta dengan ayah. Jangan nak ambil dengan tak minta. Ayah marah. Tengok hilang. Mana ni? Saya ambil. Kali pertama tak apa lagi ni nak amaran lain kali jangan macam ni Nak apa kena cerita, kena beritahu. Walaupun tak ambil terus apa pinjam je motor apa tak ada. Mana ni? Anak ambil berat. Jangan kena beritahu kat ayah, jangan buat begini. Kita marah Dia buat ayah nak motor sebentar ataupun nak pergi ke situ sini. Ini panggil satu adab. Lepas tu terima tak terima, beri tak beri, ini pihak yang diminta. Pihak yang berkuasa. Maka Allah, kita mengaji dah kita, Allah yang maha kuasa, qadir, al-muqtadir. Allah Ta'ala yang berkuasa, yang maha kuasa. Pada dia perintah pada kita selaku hamba suruh minta. Gak kita minta masalah satu ibadat. Supaya dia suruh kita solat, kita solat. Mana kita tunai perintah dia. Dia perintah suruh kita minta, kita minta, namun tunai perintah dia. Lepas dia janji kata ud'uni astajib lakum. Dia jawab kata aku perkenankan, yakni permintaan kamu. Maka janjian itu jangan kita syaki. Kita selaku hamba, dia suruh minta, kita minta. Lepas dia kata aku perkenankan. Maka cara terima dia perkenan tu banyak lagi kait dengan syarat. Yang zahirnya, yang batinnya. Kadang-kadang kita hanya pandai dah meminta tu, betul dah cara minta kita tu. Tapi syarat-syarat dia tu. Kadang-kadang ikhlas hati, zan hati, sengkau baik, husnuzan. Kalau luput situ, dia panggil luput syarat. Bila luput syarat tak dapat masyru'. Apa pula di segi zahir pula, kita dah minta jangan adakan pakaian yang kita pakai itu pakaian yang haram. Dan di antaranya makanan-makanan yang haram. Sebab itulah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bilang ke seorang itu dalam musafir. Dalam musafir ni makna musafir ni qit'atun minal azab. Apalagi zaman dahulu. Dari sini nak pergi kan jauh. Nah, nak pergi ke Patani bukan main tu. Ni dari sini nak pergi ke Kedah betul noh. Jentera jauh. Jalan kaki. Qit'atun minal azab. Sekarang nampak kata nampak sekejap tapi qit'atun minal azab. Jadi bila orang di dalam musafir, orang panggil dalam suatu kecemasan. Maka dengan pakaian pula albar, tubuh badan pula berdebu, muka dalam perjalanan jalan kaki, berpeluh. Bila ada debu kabut lekat, nak mandi pun susah. Jadi berdebu kabut albar, as'as, rambutnya apa ni panggil bergereseng, sini panggil apa? Panggil tak? Rambut tu bila tak sisir tak apa kak? Panggil apa? Berserabut. Serabut. Bergereseng ke apa yang petani panggil? Tu muka tak ada sisir, tak ada apa. Kan siapa ni? Rambut pula panjang. Peluh pula kena debu kabut. Lagi pulaknya tak ada belah kan? Tu. Tu Arab panggil as'af albar. Dia panggil begitu. Jadi mana kata? Dalam hadis kata doa orang musafir ni satu doa tak ditolak oleh Allah. Tiba-tiba orang tu yang musafir dalam kesusahan, pakaian dapat lagi susah, dia berdoa dengan Allah. Sekalipun dia doa tepat tu tepat diterima, tapi oleh kerana dia tak ada makanan, dia simpan dalam perut makanan haram, minuman haram, pakaian haram, bagaimana nak diterimakan? Yang ni tak diterima. Walaupun sifat tu sifat yang cukup bagus dah, tapi oleh kerana ada manik. Tu nak ayat kata tak ada berlawanan. Ya Allah Ta'ala kata kamu mintakan aku perkenankan. Dia bercakap pendek, tapi syarat-syarat ghaibiyah ada banyak lagi. Katakanlah cukup syarat. Dalam doa tu zahir cukup, suci, bersih. Hati kita pula sengkau baik pada Allah. Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku ni hadis kursi, aku di sisi sekaan hamba aku dengan aku. Hamba aku suka baik, aku buat baik. Suka hamba aku suka buruk, buruklah dia berlaku. Ana inda dhanni 'abdi bi. Kemudian kita sengkau baik, harap diterima oleh Allah. Syarat-syarat lain pun kita suci, bersih. Ngikut pada tadi, kamu mintakan aku, nanti aku berkenan. Maka cara dia perkenan terima doa, lepas tu terserah padanya. Kadang-kadang kita minta nak sesuatu perkara, dia terima permintaan kita, tapi cara dia terima, kita minta yang ni, dia bagi yang lain. Kita tak nampaklah kata dia terima tu. Dia berasa pun tak kabul, tak makbul. Tak, yang makbul. Contoh juga kita dengan anak kita. Kadang-kadang dia minta nak pakai apa? Minta nak pakai motor, kita tak bagi lagi, dia dah belajar ni. Takut rusak, kita bagi yang lain. Ni, pergi duit. Lepas tak kena dengan hati dia nak motor. Tahu? Sebab anak dia, ayah nak main gitu. Jangan, kita beri yang ni. Tak kena dengan anak dia. Dia berasa kata, ayah ni bakhil, dia kata. Walau kita terima. Cuma dia terima nak yang ni, kita beri yang lain. Dia panggil terima. Cara beri, kerana balik pihak memberi yang lebih mengerti. Balik yang mau, kadang-kadang tahu mau je. Tak tahu bahaya ke apa ke masalah dia tahu. Yang ni tak beri yang ni, beri yang lain. Begitulah kita doa minta murah rezeki, tapi dia tak beri kot sihat. Kadang-kadang kita minta sesuatu perkara, dia ampun kesalahan kita. Itu cara terima terserah pada dia. Jangan kata tak terima yang paling sengkau buruk, salah pula kita. Pada dia minta sendiri tak ibadat dah. Ad-du'a huwal ibadah. Ada riwayat ad-du'a mukhul ibadah. Diri berdoa tu ialah ibadat. Sebab apa? Sebab Allah perintah suruh kita minta, kita pun minta ibadat. Dan dia panggil pula mukhul ibadah, otak bagi ibadat. Seolah tengok orang tak ada otak, macam mana? Tengok orang bodoh tu pasal tak ada otak. Kata kamu ni tak fikir orang royak pasal tak ada otak. Mana hina lah tak ada otak ni. Bodoh. Ni maka doa merupakan otak. Nak sebuah ibadat iringan dengan doa, ibarat kata sempurna. Jadi kita tupukan kepada kita diperintah suruh berdoa, kita hanya berdoa. Lepas tu
serah jelah kepadanya, dan hati kita tanam keyakinan kita semoga-moga diterima. Cara terima serah kepadanya. Nah, itulah adab kita, adab dalam meminta. Terkadang kita minta dunia, dia tak bagi dunia, bagi akhirat. Salah kata kalau bagi sini tak ada tempat untuk nak simpan. Simpan di sana. Ni perkara lagu ni lah, kita orang awam ni kadang-kadang payah nak nampak kan. Kadang-kadang dia mari aku dah berdoa tak ada berhenti, tak dapat. Ni salah pula, salah besar tu. Jadi rupa bukan minta, kalau macam tu rupa tekan. Tak salah, tak mau dah minta dengan ayah, berapa kali dah minta. Ayah tak ada bagi lagi, kita marah lah. Itu dah, perasaan marah dah tu. Yang mana nampak kata dia tu suka buruk pada kita. Sedangkan kita dah bela dia, dah didik jak daripada kecil sampai ke besar, sampai ke tua. Dia kata lagu tu asal orang kita tua. Tu nak banding sama makhluk. Pas kita hamba dengan Tuhan ni, kena beradab nah. Tak sia-sia kita doakan. Nah, sahabat maksudnya kata tunai perintah dia dah tu. Kalau dia bagi hak kita kandak, tu lagilah. Nyata. Takut kita bila kita dapat, jadi joli pula. Kan berapa banyak tu tengok Qarun. Dulu dia orang miskin, orang susah. Minta suruh Musa doa. Dinasihatkan, minta juga, minta akhir. Berjaya dia sampai kaya ke Qarun ni. Akhir jadi kan? Kekayaan dia tu membuatkan dia jadi sombong megah. Siapa? Kupu dengan Musa. Siapa dia mengupah ke satu purpose waktu tuduh Musa tu berzina. Tengok. Ada nasihat tak dengar tadi. Ini mana kita ni takut. Itulah di antara lain. Boleh lagi kita nak tamat jam berapa ya? Jam berapa? Kena tanya 9:30. Boleh. Taklah. Sekarang ni 49. Hampir lagi lebih kurang 40 minit lebih kurang. Ya boleh seluruh lagi masa. Mana? Tak apa. Ya bimbangnya balik. Balik yang menyapai tak ada masalah, takut balik yang menerima. Baik, kalau gitu sekarang ada lagi 10 minit. 10 minit, 15 minit lebih kurang lah. Baiklah, sila. Ada soalan boleh lagi. Apakah hukumnya pembahagian atau berharga kepada waris tidak menurut faraid, hanya menurut persetujuan di antara waris-waris? Ya. Tidak apabila seorang mati ada tinggallah peninggalan panggil tarikah, ai ma tarakahul mayyit, barang yang tinggalkan oleh si mati. Seorang mati meninggallah mata wang ke, harta benda ke, dijemlahkan, habis berapa, katalah tu 1 juta 2 juta, kata gilah. Bila kita ambil nilai tinggalnya rumah, tinggalnya tanah, kebun dan sebagainya, kita jumlah itu tu biarkah 1 juta masalan bagi orang punya kaya, betul tak? Kata gila. Baik, selepas itu tepat jadi soalnya, lalu dibahagikan. Hak tu mesti dah. Apabila dicabutkan nyawa mewaris, maka harta dengan qahran dia panggil, dengan terkerasi dia berpindah kepada warasah. Kita masalkan seorang mati meninggalnya isterinya. Tahulah kata si mati itu suami dah. Tak kena kata seorang suami mati meninggal isteri, tak payah kata gitu. Seorang mati meninggal isterinya, tahulah kata yang mati suami. Dan anaknya, anak semati itu. Anak pula kena menyatakan lelaki semua ke, perempuan semua ke, ataupun lelaki puan. Kalau kata lelaki ada, puan ada, berapa lelaki, berapa perempuan, supaya nak bagi. Nyatakan, dia panggil warasah. Seorang mati meninggal isterinya dan ibunya, bapaknya dan anak-anaknya, 3 lelaki, 2 perempuan. Kata gila, sebagai menjadi kerupa masalah. Itu panggil warasah.
Jadi semasa nafas terkeluar terakhir, kalau kita nampak pak cabut nafas. Nah, tak mula daripada situ harta berpindah qahran dia panggil. Dengan jalan terkerasi kepada warasah dalam misal ni itu dia. Ibunya, bapaknya, isterinya dan 5 orang anaknya ada. Semua tu berpindah kepada yang tersebut tu secara qahran atas jalan berserikat. Belum pada kita bahagi tu jalan berserikat. Sebab tak boleh nak makan tak seorang tak boleh tu. Rumah hiji tu anak apa nak milik tak boleh, kena bahagi dulu. Karena semua tu berserikat. Lalu tu dibahagikan. Tetapi soalnya bahagi tidak mengikut cara faraid. Nah, sedangkan faraidnya panggil satu nama ilmu lah. Ulama rahimahullah ta'ala, ulama fiqh, dia ambil sebahagian daripada kata ilmu fiqh, dia buat suku. Buat tadwir suku, letak nama al-faraid, ilmul faraid. Jamak pada fard, arti al-mafrud, bahagian jadi bahagikan. Baik, katalah rupa masalah tadi. Seorang mati meninggal isterinya dan 5 orang anaknya, ibunya dan bapaknya. Maka ibunya dan bapaknya 1 sudus. Tu mengikut 1/6. Isterinya sumun 1/8. Sebab mayat ada faraq waris. Mayat ada anak, maka isteri 1/8 panggil sumun. Maka 5 orang anak itu tak kala ada lelaki, kalau tak ada anak perempuan, asabah tu. Apabila ada anak perempuan, ta'sif, lelaki mengasabahkan perempuan. Bagi tu. Kemudian tidak bagi turut tu hanya atas persetujuan. Bagaimana? Di sini kena tafsir sikit lagi. Persetujuan di kalangan warisan anak tak ada kadah balik ataupun tidak. Kalau belum balik panggil yatim, maka tak boleh tak persetujuan. Ibu setuju, isteri setuju, bapa setuju, tapi anak walaupun kata saya setuju, anak dia setuju, tak boleh bila dia tu belum balik, syarat tak iktibar perkataannya. Kena bahagi tu. Ataupun anak yang sudah balik tapi gila, hilang akal, juga tak boleh. Walaupun dia duk gila, dia kata saya setuju. tak boleh iktibar. Itu kena bagi tu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lizakari mislu hazzil unthayain. Anak lelaki kena dua. Anak perempuan kena 1. Walaupun lelaki kata tak apalah 1, tupuk 5, saya mau 1 saja. Tak boleh bila dia tu belum balik. Ataupun dia tu hilangkah. Kalau dia sihat, balik sihat, bagi saya sebenarnya 2 bagian. Sebuah perempuan, kalau seorang lelaki, seorang perempuan, 2 anak tu kena tupuknya 3. Lil zakari mithlu hazzil unsayain. Allah pesan begitu. Bagi lelaki 2 bahagian, bagi perempuan hanya 1. Arti kalau 5 masalah tadi, 3 lelaki, 2 perempuan, kena buat bahagian berapa tu? 2 6. Jadi kena buat 8 bahagian. Kerana 3 orang anak lelaki, 2 jadi 6. 2 perempuan, 2. Jadi 8. Itulah makna kata terpulang kepada tengok masalah dulu. Kita nak jawab harus ke tidak harus, tengok dulu rupa masalah. Kalau anak tu belum balik, maknanya yatim. Tak boleh kita nak atas persetujuan. Kerana syarat tak iktibar. Persetujuan izin kanak-kanak yang belum balik. Ataupun yang sudah balik tapi gila, hilang akal. Begitu juga syarat tak iktibar. Kena pulang kepada ni. Kalaulah semuanya itu sihat semuanya. Ibu baik, bapaknya dan isterinya, apa dia anak-anaknya bersetuju. Sebenarnya kamu boleh sebanyak ini. Anak lelaki boleh 2/3. Anak kata tak apalah, bagi saya sama saja. Saya 5 beradik, tapi bagi 5 lah. Nak 1. Tak apa, dia redha mengurang hak dia. Tak ada masalah. Hak kita 2, tapi tak apalah, tak payahlah, bagi samanya dengan adik saya perempuan apa, saya nak 1. Tak ada hak. Tapi saya tak benar. Saya boleh berapa? Boleh 2. Saya tak redha nak 2. Tak boleh.
Jadi bila ada setuju kena tafsir tu tadi lagi. Itulah makna kata adilnya syarak ni. Dia tak ada buat zalim, tak ada buat aniaya, tak ada. Tu dia innallaha wala yazlimu rabbuka ahada. Tidaklah menganiaya oleh Tuhanmu Muhammad ke seorang pun. Dan dalam hadis kursi, ya bani Adam, ada setengah, ya ibadi, hey hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku, kata Allah, aku mengharamkan atas diriku sendiri akan zalim. Walha Allah maha suci daripada sifat zalim. Lalu ulama tafsir kata, yakni Allah menyatakan dia maha suci daripada segala sifat kekurangan. Setengah pada sifat kekurangan tu zulm. Dan makna zalim tu lah rentah akan barang yang bukan pada milik. Gak Allah ada rentah milik siapa? Ada kongsi ke? La syarikalah. Dia ada rentah bagi hak dia. Tak ada nak sahau zalim. Mana Allah maha suci. Tak kala dia mengharamkan zalim atas diri dia, lalu dia kata fala tazalamu, oleh itu maka jangan kamu buat aniaya antara satu sama lain. Sebab aku lagi mengharam atas diri aku. Walha dia sebagai tuan, dia nak buat macam mana pun ikut dia lah, hak dia. Tapi tak, dia menyatakan aku mengharam atas diri aku zalim. Yang ni aku maha suci daripadanya. Oleh itu maka jangan kamu buat zalim antara satu sama lain. Jadi oleh demikian, kalaulah balik yang membahagi tidak mengikut bagaimana faraid yang ditetapkan, faraid ni tak nama satu ilmu tapi semua susul ambil daripada Quran dulu lah. Dengan tubik nama ni panggil apa? Rabak, sudus, sumum, nisfu, kan? Asabah, semua tu ambil daripada ayat Quran dulu lah. Dijadikan nama ilmu tu. Maka kalau tak ikut cara tu, kalau tak diredai oleh si punya zalim, kita yang membagi salah. Ataupun macam tadilah, ada yang yatim dan apa tak boleh. Itu situ. Jadi kalau tak ada apa-apa, semuanya setuju semua, tak ada masalah lah. Tu. Pasal nak melakukan keadilan lah tu. Nak dakwa tak boleh lah bila berlaku kita bahagi tu bagaimana Allah Ta'ala bahagi. Perempuan nak dakwa, macam mana anak sama anak? Perempuan kata, sama anak si ibu sebapa, tapi dia dapat dua, macam mana aku satu? Kadang-kadang pula anak kata anak sebapa saja, ibu lain, sekalipun bila lelaki dua, dia nak dakwa tak boleh. Bila tak bagi turut bagaimana hak syarak itu. Itulah cara lain. Jadi cukup. Ada lagi satu lagi? Boleh. Soalan. Saya dikurniakan jodoh dapat isteri yang bijak. Oh, Masya Allah. Beliau sering keluar rumah tanpa beritahu dan meminta izin daripada saya. Bila ditegur, riuh satu taman. Saya tertekan. Nak kahwin lain saya takut. Boleh tak tegur nasihati isteri yang sebegini? Kebetulan isi saya pun ikut hadir mendengar kuliah ini. Masya Allah. Itu dia. Jadi soalan berbentuknya khusus, tetapi jawapannya dalam bentuknya umum. Yakni al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Sebab soalan bagi orang tertentu. Bagaimana dia kata tadi, saya mana tulis surat tu lah. Saya dia dikurniakan. Tahu tu dikurniakan oleh siapa? Dia kena ada oleh ya. Dikurniakan oleh siapa? Oleh Allah. Tu iman kita tadi tu. Kita dikurniakan ini oleh Allah akan isteri jodoh. Tahu kata daripada Allah, jodoh panggil pertemuan pun panggil, orang bertanya panggil pertemuan. Jodoh dengan isteri yang degil. Masya Allah. Dia pun tak kena dah tu. Kalau dia tengok di surat, tak payah tanya orang lain dah. Pasal dia kata kita dikurniaan oleh Allah, tak terima je lah. Itu kan, terima je, redha je lah. Raditu billahi rabba. Doa amal dengan yang tu. Raditu billahi rabba.
Tu setengah pada zikir pagi petang. Tapi waktu duduk di lafaz sajalah. Kalau makna dia, aku berpuas hati, aku rela, aku suka rela. Allah itu Tuhan. Jadi Allah melakukan aku jodoh dengan si perempuan Aminah itu yang degil sifat dia asli. Aku redha jelah dengan qadamu ya Allah. Oh tu bajikan besar tu. Baik. Apabila degil nak pergi ke mana dengan tak diizin oleh suami, terkadang tidak memberitahu dari awal lagi. Kalau beritahu pun pergi dah. Kamu zaman lah ni ada telefon agak. Halo, Assalamualaikum. Salam. Ya, bang, saya duduk di kedai. Pergi bila? Tadi. Tak beritahu tu siap dah. Apa tak cerita takut abang tak pergi. Tak payah cerita kita kak. Allah. Nah, kita pun lagu mana kita bagi sebagai suami. Kita pun kalau nak kembali pada inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bukan inna lillah ni ketika tengok orang mati je. Berlaku kemalangan tengah jalan. Inna lillah. Ini pun sepatutlah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dia panggil istirja'. Istirja' ni doa siapa ni? Doa bagi orang yang sabar kan. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sifat orang sabar. Tabah hati. Gak sabar 2-3 perkara kan. Sabar dari maksiat. Kerana nafsu sangat setuju kepada maksiat. Kita sabar dari. Arti kita menahankan. Tabahkan hati. Dan sabar atas ta'at. Dia guna sabar atas. Maknanya hati tak suka. Mesti kita melawan ni. Hati tak mau buat. Kita melawan ni buat. Baik sabar atas. Atas ta'at. Nah, satu lagi sabar dari segala ujian. Tu ini setengah pada sabar daripada ujiannya. Nah, maka bagi pihak suami yang sanggup sabar redha itu satu kebajikan yang besar. Sahabat datang waris pada hadis, mana-mana lelaki yang sabar di atas isteri yang begitu degil tadi, Allah dapat pahala sabarnya sebagaimana Ayub. Nabi Ayub sabar dah. Dan pula orang Nabi-Nabi Allah Ta'ala cerita kepada kita untuk kita nak boleh sabar. Kalau kata isteri degil, setengah degil pun mukminah dia. Bukan kafirah kan dia. Kalau kafirah tak sah kita nak kahwin dengan dia. So ada juga dalamnya kafirah kitabiyah, perempuan Yahudiyah, Nasraniyah dengan cukup syarat kita orang Muslim lelaki boleh kahwin dengannya. Ini dia mukminah, yakni dia orang mukmin, tapi dia degil dari segi amalan. Degil dari segi raka pada suami, keluar tak beritahu kan. Bila ditegur dia kata sana ni geger seperti sampai satu taman. Geger sampai satu taman kalau ditegur. Mana degil sungguhlah. Lalu tu nak cari jalan keluar macam mana? Nampak kena tambah satu rumah lagi. Nak tambahnya takut. Berat kiri kanan tu. Belakang depan bagaimana dah? Nak pergi ke depan apa berat? Hulu ke belakang apa berat? Maka orang ni sabarlah bagaimana hadis kata tadi. Dan kita tengok Allah Ta'ala contohkan membentang kepada kita. Nabi Nuh. Nabi lagi Rasul. Ni kita orang biasa ya. Nabi Nuh, Nabi lagi Rasul. Nabi Lut, Nabi lagi Rasul. Tapi isterinya kafirah, mengkhianat. Bukan sekadar degil, khianat. Tengok Allah ceritakan. Daraballahu matalan lillazina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihain. Fakhanatahuma. Allah menjadikan suatu masal, suatu perbandingan untuk apa tu nak mempersabarkan hamba apabila terjadi begini. Apa dia? Iaitu dua orang isteri. Daraballahu matalan lillazina kafaru. Bagi orang yang kufur, Allah menjadikan contoh dua orang isteri. Imra'atan Nuh, satunya isteri Nabi Allah Nuh alaihissalam, dan satu lagi wa imra'at Lut, isteri Nabi Allah Lut alaihissalam.
Apa ceritanya? Kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Sedang kedua isteri itu di bawah jagaan dua orang lelaki hamba yang salih lagi Nabi Rasul. Siapa? Nuh, isteri Nuh. Tengok menentang Nuh. Pas Nuh berdakwah bukannya berpuluh-puluh tahun, beratus. Kerana kita tahu bahawa Ghalib dilantik jadi Nabi umurnya usia 40 tahun. Pas umur Nabi Nuh hampir 1000. Ramai berdakwah lama mana? Beratus-ratus tahun. Sama tara nak berlaku banjir tufan tu. Lepas pada berlaku banjir besar tu, hidup lagi Nuh 60 tahun. Arti berapa ratus tahun dia duduk berdakwah. Kan? Lepas tu dakwah umat tu hanya beriman hanya kata setengah 40 kelamin. Termasuknya anak Nabi Nuh 3 orang anak, Sam, Ham, Yafis. 3 tu beriman dan isteri-isterinya. 3 keluarga. Dan seorang anak Nuh nama Kun'an, hak tu kufur. Hak tu ada cerita lah ayah dia panggil naik kapal tak mau naik tu. Ya bunayyarkam ma'ana. Kira kita baca ba tu kami. Nah, ada setengah riwayat tak tukar. Ya bunayyarkab ma'ana. Wahai anak-anakku sila naik atas bahtera ini. Tak ada yang selamat. Itu anak saya tu yang kufur. Dan isteri dia 2, isteri Nuh. Yang satu lagi tu kufur. Tu Allah Ta'ala kata imrat atanuhin. Kemudian Lut juga isteri dia 2. Satunya mukminah, satu lagi yang kufur. Maka Tuhan sifat macam mana? Fakhanatahuma. Maka 2 orang isteri tadi, Nuh dan isteri Lut tadi khianat. Khianat ni lurah Arab. Melayu kita panggil apa khianat? Arab. Nak Melayu. Terjemah salin bahasa. Belot. Tu dia khianat, lawannya amanah. Amanah arti betul, betul hati. Bila seorang tu bersifat dengan hati itu betul, semua orang taruh kepercayaan. Lalu dia terjemah amanah arti kepercayaan. Yakni betul hatinya. Sebab hati betul, dia tak merosak bagi orang. Kita pun percaya apa dia cakap, kita percaya pasal dia betul. Kan? Lawannya dia khianat. Tu kalimah Arab. Khana yakhunu khaunan wa khianatan. Kita ambil Arab jadi Melayu khianat. Ada orang bertanya apa? Khianat. Terjemah betul-betul belot hati. Bila belot ni lebih pada degil lah. Degil segala suluh gitu. Ni tak khianat belot dengan suami. Bila orang datang ke rumah Nabi Lut, isterilah pasang api untuk memberitahu kepada kaum, kata ni orang muda-muda mari ni rumah Lut ni. Mari nak ambil buat khianat apa nak buat lewat dan sebagainya. Isteri sendiri maklumkan. Kalau zaman ni, halo, ni ada orang mari rumah ni. Ada orang mari beberapa orang muda mari kat rumah. Marilah sila-sila. Halo, isteri sendiri. Allah. Tu dia. Tapi akhirnya Allah menceraikan sendiri. Faqila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Allah Ta'ala kata, dikatakan kepada 2 isteri tadi, sila kamu masuk neraka. Suami kamu orang cukup baik, kamu ni khianat. Jadi Allah menceraikan di dunia dengan melakukan azab. Bila turun banjir, isteri Lut tenggelam, atau isteri Nuh tenggelam dalam banjir. Isteri Lut bila turun hujan batu, dilikutkan bumi. Dah lepas Lut bawa isteri dia, tapi beri wasiat jangan paling tengok belakang terus. Lut pun bawa 2 orang anak perempuan dia mukminah, isteri dia 2 mukminah dan kafirah turut, tapi pesan jangan paling belakang terus. Tapi isteri kafirah paling, kerana dia ingat ke kaum dia paling bawa benar. Itu Allah Ta'ala mengasingkan. Jadi bagi yang bertanya tadi, dinasihatkan supaya sabarlah. Kalau kita tak sabar, kita buanglah. Semua tu dia panggil al-amru mufawwadun ilaih. Pekerjaan diserahkan kepada si suami. Kalau ia boleh tanggung, tanggungkan. Boleh pikulkan. Tak puasa nak pikul, jangan remah, letak saja gitu ya. Au tasrihu bi ihsan. Fa insakum bima'ruf,
au tasrihum bi ihsan. Tak tahan ke? Buanglah. Saya peganglah. Ini cerita zaman Rasulullah SAW. Ada seorang perempuan, seorang lelaki, suami pergi mengadu, pergi merayu. Ya Rasulullah, isteri saya ni tidak menolak tangan orang lain. Cakap betul kinayah. Ya Rasulullah, isteri saya ni tidak menolak tangan orang lain. Salahnya ikut siapa nak sentuh, terima je. Kinayah lah, kinayah. Kata kinayah daripada macam-macam lah kejahatan, keburukan tu. Ya Rasulullah, isteri saya ni Allah tak menolakkan tangan orang lain. Bukan sekadar suami yang menima semua. Rasulullah pun faham sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia kata, kalau begitu mencerai dia. Ya Rasulullah, saya tak tersabar darinya. Pula. Ya Rasulullah, saya tak sabar daripadanya kerana saya ada punya anak. Jadi tilik pada situ. Kalau gitu Rasulullah kata, mu pegang dia dengan baik. Senangnya cara begini. Kalau mu tak nak sabar, mu buang dia. Sebab terserah padamu. Orang lain nak cerai tak boleh. Milik punyaan cerai padamu. Ya Rasulullah, saya tak tersabar kalau cerai dia, saya ada anak kecil. Kata mu pegang dia elak-elak. Maka ambil daripada hadis ini, tidak salah kita si suami kerana kita tak redha dengan maksiat yang berlaku itu. Kita tak redha kerana redha dengan maksiat pula. Yang ia kerja maksiat, kita tidak kerja, kita redha di atas maksiat. Salah kita dari segi redha. Maka kita tak redha dia melakukan macam ni. Kita larang pada tak ada, dia pergi juga. Dia menanggung salah. Dia menanggung salah. Lepas kita buat apa, kita tak buang. Tak kata maksud adalah kata dayus. Dayus ni masalah kita redha isteri itu berzina. Ni kita tak redha. Tengok macam lelaki tadi. Mu buang dia. Ya Rasulullah, saya tak sabar. Mu pegang dia. Itu berlaku perzinaan dia dengan orang lain. Salah tak dia. Suami dia pegang bukan redha. Apa tak redha buang. Tak buat tak boleh kerana ada anak. Jadi mana kata syarak memberi pertimbangan. Jadi orang luar nak cakap tak boleh lah. Kalau isteri aku, dia cakap itu. Kalau isteri aku buang lama. Kalau hakmu pun tak buang juga. Masalah kira bercara terserah pada diri maknanya. Kita tak redha perkara yang berlaku, maka kita lepas dia selamat. Pokoknya dia yang menanggung. Tapi kita tak buang juga kerana beberapa. Dan ada satu kisah untuk akhiri munasabah dengan yang ni. Seorang kawan pergi ziarah kawan dia. Kebetulan bila pergi, didapatinya kawan dia tak ada. Masuk hutan, kerja. Kerjaan harian dia. Tunggu, maka si isteri kata, suami dia tak ada pergi kerja. Jadi apa dia panggil hatab, cari kayu zaman dulu kan. Masuk ke hutan, tebang kayu, kerak-kerak, berkah-berkah, pergi jual, ambil hasil pada situ, buat sanggup nafkah anak isteri. Itulah kerjaan dia. Maka dia ada tunggu mata balik, si suami dia balik. Kayu hok dia ada ikat tu di atas belakang harimau. Harimau yang tangguh, dia berjalan saja. Dia tengok haji. Sudah, tak ada apa, tak ada cakap banyak. Sekadar bertemu. Jadi dia rasa, hebat dia. Harimau bawa kayu, tak ada kena pikul sendiri. Balik. Dia beberapa lama, isteri tu meninggal. Kahwin je kedua. Dia pun ingat pada ziarah kawan, pergi pula. Bila pergi, dia kerjaan dia dah rasa hadap ke hutan tu. Maka tunggu. Balik, dia pikul sendiri. Tak seperti dulu. Dulu harimau buat tak belakang. Sekarang dia balik pikul sendiri. Yang ni ajib. Lalu dia tanya, kenapa ada perubahan? Kau mari dulu kamu duk kerja apa nama ni, yang binatang tu tolong tanggung, ni mu sendiri. Dia kata dulu lain, sekarang lain. Dulu isteri aku nak orang yang degil. Maka aku sabar di atas kedegilan dia, sebenarnya aku sabar juga. Maka Allah Ta'ala bagi kat aku, bila aku pergi buat kerja, ada binatang mari tolong tanggung. Apa tu sekarang isteri tu dah meninggal. Maka aku isteri hak yang kedua ini, isteri itu salihah, baik, isterinya taat setia. Jadi bila isteri dapat ni, aku dapat nikmat dengan isteri ni, kesabaran aku tak ada dalam atas degil tadi. Aku kena duduk pikul sendiri kayu balik kali ni. Oleh itu bagi si menanya itu, sabarlah kalau boleh sabar.
Balik isteri pula, jangan kita dengar lagu ni. Abang nanti sabar sudah. Jangan itu. Lama dengar lepas kat dengan abang pun dengar sendiri dah. Saya pun dengar sendiri dah. Bang nanti sabar sudah. Jangan itu nak nak ikut sombong pula. Kadang-kadang masa nak redha salah pula tu. Jadi pentingnya kita berfikirkanlah apa cerita yang telah lalu menjadikan iktibar, bukan sia-sia. Nah, kalau kita sebagai perempuan yang sebegitu kita ada buat pada suami, kalau suami redha, suami maaf, alhamdulillah lah. Kalau suami tak maaf gak, beratlah tanggungan kita tu. Nah, tu oleh yang demikian kita syukur bagi pihak perempuan itu syukur. Balik pihak suami amalnya sabar. Balik perempuan syukur. Syukur nak suami dia tu. Itu tak buat dia. Kita syukur. Itulah di antara lain dinasihatkan kepada siapa yang kita berumah tangga. Ingat satunya seperti tadi lah, kurnia Allah jodoh baik balik lelaki terhadap perempuan, dan juga perempuan kadang-kadang perempuan salihah dijodohkan dengan suami pula yang degil, yang tak bersolat, tak apa, Allah susahnya. Kita sebagai isteri doakanlah dan kita sabar, maka seperti Asia. Mana-mana perempuan yang sabar di atas keburukan sifat suami dapat kelebihan seperti Asiyah binti Mazahim. Siapa Asiyah tu siapa? Isteri Fir'aun. Allah Ta'ala sebut juga. Wa daraballahu masalan lillazina amanu imra'ata Fir'aun. Itu bandingannya Allah Ta'ala jadikan isteri Fir'aun. Asiyahnya orang cukup bagus, baik, tapi suami Allah sangat ganas, zil autad. Siapa dia buat kepada Asiyah bila dia tahu kata Asiyah sudah beriman terpengaruh dengan Musa, dia marah. Maka dia buat segala macam terhadap Asiyah. Asiyah juga tak hirau walaupun Fir'aun nak buat macam mana. Dia kata aku adalah isteri kamu. Mau macam mana kamu? Aku isteri Allah. Maka Tuhan cerita ke dia. Wa daraballahu mathalan lillazina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baytan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Doa dia, ya Allah, membinalah, buatlah bangunan untuk aku dalam syurga. Tu rabbi ibni li 'indaka baytan fil jannah. Tu doa Asiyah. Allah Ta'ala cerita ketika Fir'aun dah buat anyaya ke dia tu, adanya ambil paku. Allah, Fir'aun bila nak marah dia paku ni. Paku sini ikut dia buatlah. Orang tak berani nak tolong, gak dia berdoa dengan Allah. Wahai Tuhan, ibni li 'indaka, aku binakanlah, buatlah untuk aku di sisi engkau baitan fil jannah, rumah dalam syurga. Dan wa najini min fir'auna wa amali, aku lepaskanlah aku daripada Fir'aun, keganas Fir'aun dan kaum-kaumnya ini. Wa najini minal qaumil zalimin. Allah makbul doa dia, maka mati dia syurga. Nabi SAW bila cerita Asiyah, itu adalah isteri dia di akhirat esok. Sampai ketika Khadijah tu ada keuzuran nak meninggal, dia kata bila mu mati, mu sampai kesalahanku kepada madumu. Khadijah terkejut. Adakah akak dah berkahwin sebelum aku? Maksud madu dia tu Asiyah dan Maryam ibunda kepada Nabi Isa AS. Kerana dua tu akan jadi isteri dia di akhirat. Masya Allah. Jadi munasabahlah soalan yang dibentangkan tadi, bagi kita selaku suami terhadap keburukan isteri kita sabarkan, dan kita doa dan kita cari usaha supaya mereka tu baik. Begitulah bagi seorang isteri dijodohkan dengan suami yang buruk akhlaknya, kita sabar dan redha, semoga kita dapat balasan seperti Asiyah kama yang diwakilnya oleh Fir'aun. Demikianlah. Jadi setiap dua pihak ada semua contoh dan teladan Allah Ta'ala bentangkan dalam Quran kan. Maka hampir juga 9:30 tu dia. Rasanya cukuplah dulu sekadar ini, dan lain kalilah insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga-moga dengan apa masa yang kita merebut peluang ni tak disia-sia oleh Allah, sebagaimana Allah Taala firman, innal ladzina amanu wa 'amilus solihat inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Sesungguh orang yang beriman, orang percaya tadi dengan 6 kepercayaan, ditambah pula dengan kerjaan yang baik di sisi syarak. Allah Ta'ala kata, inna, sesungguh kami, la nudhi'u, kami tidak mensia-siakan
ajra man ahsana amala, akan balasan ganjaran orang yang buat baik. Semoga-moga dalam kita ada majlis begini, pada dalam rumah yang mulia lagi, dan ada pula di akhir bulan yang masih lagi Rabiul Awal, bulan upama kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hijrahnya daripada Mekah ke Madinah pada Rabiul Awal, dan berpindahnya daripada alam dunia kepada akhirat pun Rabiul Awal. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk kali ini cukuplah dulu, sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.